Maka Abu Isa At-Tirmizi keluarkan satu hadis yang memberi khabar kepada kita. Seorang perempuan bertanya ilmu kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu perempuan pergi tanya isteri Nabi, nak tanya tentang satu ilmu. Hadis dia an Umayyah annaha sa'alat Aisyah an qaulillahi ta'ala in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Itu cerita dia. Diriwayat kepada satu tabi'at perempuan nama dia Umayyah bin Abdullah, bahwasanya dia tanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah itu anak perempuan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka berkata Umayyah perempuan ni, dia kata, apa maksud firman Allah Subhanahu wa taala tadi ni? Yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa maksud ayat tu? Semua benda yang kita tunjuk terang ataupun benda yang kita duk teringat dalam hati, Allah akan hisap. Apa maksud ayat tu? Hak ni kita baca bulan lepas, masih lagi duk bincang benda yang tu. Hari itu cerita sahabat-sahabat Nabi susah hati bila tengok ayat ni. Ni cerita sahabat perempuan pun susah hati juga. Kalau semua hak duk teringat dalam hati semua ditulis dosa pahala, oh dia kata jenuh. Kita ni kita boleh jadi baik dengan menjaga mulut kita. Tapi kita tak boleh kontrol hati kita. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Tengok satu isu keluar dalam TV, tengok satu isu orang duk, hati kita dah satu tafsiran dah mai. Kita dah ambil stand. Kita sokong ke tak sokong, kita dah ambil stand. Kalau itu sudah dikira dosa pahala, jenuh. Nah, baik. Maka Umayyah ni pergi tanya Aisyah, dia kata, ni apa maksud ayat ni? Betul ke kalau kita teringat dalam hati pun dah ditulis dosa? Kalau kita ingat tak elok dalam hati, terus ditulis dosa. Jika dinyatakan keluar oleh sekalian kamu akan barang yang dikata-katanya di dalam hati ataupun disembunyikannya, yakni didiamkan tak keluar benda yang ada dalam hati itu, tetap akan dihisap oleh Allah. Tuhan kata macam tu. Betul ke? Umayyah tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Itu satu masalah. Dia kata amal jahat itu dibalas dia oleh Tuhan dengan siksa dan dera. Ini dia nak abang pula. Kalau sekiranya kita ada ingat tak elok ataupun kita pergi buat benda tak elok, Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang dia akan bawa main satu musibah kena dekat kita. Kerana kita duk ingat tak elok tu, kerana kita pergi buat satu benda dosa tak elok tu, Allah boleh bawa main satu musibah dekat kita. Maka Umayyah bin Abdullah tadi telah bertanya ia, bagaimana nak faham ayat tu? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab, di dalam Qurannya. Dan kata Abu Isa At-Tirmizi lagi, wa'an, yang ni soalan dia yang kedua kepada Aisyah, wa'an qawlihi man ya'mal su'an yujza bih. Ni ayat yang kedua. Dan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, siapa buat jahat, nescaya Tuhan akan balas dengan sesuatu yang tidak baik. Apa maksud dia? Kita ada ingat tak elok ke orang, Tuhan akan balas kita macam mana tu? Tuhan akan balas macam mana? Tadi kata ingat tak elok dengan pergi buat tak elok, ditulis dosa. Ayat yang kedua pula kata apa? Kalau kita ada ingat tak elok, kita pergi buat benda tak elok, Tuhan akan balas terus dekat kita. Ni apa maksud dia? Umayyah tak faham, maka dia pergi tanya Aisyah radhiyallahu anha. Maka apakah maksud ayat yang tersebut tadi? Bila didengar oleh Aisyah akan pertanyaan Umayyah bin Abdullah yang demikian itu, maka Aisyah terus jawab, faqalat ma sa'alani anha ahadun munzu sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Aisyah, tidak pernah siapa tanya kepada aku akan maksud dua-dua ayat itu sejak daripada aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan maksudnya tu dia. Tengok yang kata Aisyah ni, dia bukan jadi isteri Nabi saja, dia jadi isteri Nabi yang mengambil ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya dia kata, hak ni aku dah tanya Nabi dulu. Maknanya Aisyah ni dengan Nabi sentiasa dia duk ambil ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Melainkan engkau seorang saja yang bertanya tentang ni kepada aku. Dia kata tak ada pernah siapa tanya dekat aku maksud dua ayat ni. Hang saja yang tanya aku. Aisyah kata dekat Umayyah. Umayyah ni jangan tuan, laki-laki pun ada nama Umayyah juga. Perempuan pun ada nama Umayyah. Samalah kita orang Melayu kita ni. Nama apa? Nama Zaini. Ada Zaini laki-laki, ada Zaini perempuan, ada. Kita tengok Zaini, kita ada ingat lelaki-lelaki. Mai-mai tu dia pakai tudung bagus. Allah kata hang LGBT ke apa kan? No, dia memang Zaini perempuan memang, bukan Zaini LGBT. Nama tu dia ada kesamaran. Ada beberapa nama yang menjadi kesamaran. Lagi satu, apa dia? Rohani. Kita kata rohani, memang rohani perempuan. No. Dulu ada wakil rakyat apa di Johor tu, satu orang nama YB Rohani, nama. Ambil. Rohani nama dia. Kan? Ada. Jadi samalah dengan Umayyah. Ada Umayyah laki-laki, ada Umayyah perempuan. Hadis ni cerita tentang sahabat Umayyah perempuan. Okey. Tabi'in, dia bukan sahabat, dia tabi'at perempuan. Baik. Masalah dia kata. Dera Tuhan ke hati hamba di dalam dunia. Dia kata. Ni pula dia nak cerita apa? Betulkah Tuhan ada buat mai hukuman, dera, azab kepada manusia masa hidup atas dunia ni? Iaitu apabila satu orang terlintas dalam hati dia nak buat jahat, serta dibuatnya, ataupun dia tak buat, dia ingat benda yang tak elok, kemudian dia pergi buat, ataupun dia ingat benda tak elok, dia tak buat, tapi pokok pangkalnya dia ada ingat tak elok, nescaya dihisab ia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kata berdasarkan ayat tadi, kita dah baca bulan lepas, kata ayat tu dah dimansuhkan, tapi ni dia ulang balik cerita ni. Dia kata kalau berdasarkan ayat hak mula sebelum dimansuhkan, begitulah cerita dia. Ingat saja pun sudah ditulis dosa pahala. Dia kata yakni dideranya di dalam dunia ni dahulu atas hamba itu. Orang yang duk ingat tak elok ataupun pergi buat benda tak elok ni, once a while, lama-lama sekali Tuhan akan bawa main satu benda yang merupakan musibah kepada dia. Begitu. Maka itulah maksud dua ayat tadi. Sebagai kata Aisyah radhiyallahu anha, faqala hazihi mu'atabatullahil 'abda fima yusibuhu min al-humma wan nakbah hatta al-bida'ah yad'uha fi kummi qamisihi fayafqiduha fayafza'alaha. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada menerangkan maksud itu, iaitu memberitahukan bahawa tempelak Tuhan kepada hambanya, yakni hisab akan amalan, akan balasan Tuhan ialah dengan dera yang dikenakan oleh Tuhan kepada hambanya. Aisyah beritahu, kata Nabi habang, Nabi kata yes, ada berlaku dalam dunia orang yang ingat tak elok, orang yang pergi buat benda tak elok, Tuhan bawa main satu musibah kena dekat dia. Itu memang Nabi bagi tahu dekat aku, Aisyah kata. Dengan sebab apa yang terlintas dalam hati dia nak buat benda yang jahat, ataupun dengan sebab dia buat benda yang jahat, maka juga amal anggota yang dibuat oleh seseorang itu, apa yang jahat maksiat, maka didera oleh Tuhan dengan barang yang diturunkan seperti demam ataupun apa-apa mara bahaya kena kepada orang itu. Ada siapa-siapa yang hati dia tak pernah ingat benda jahat ke orang? Tak ada. Tak ada. Nampak bagus, baik. Hati ada juga ingat macam-macam ke orang. Kan, nampak. Sampai kawan-kawan kata dia ni keramat hidup. Keramat hidup, dia panggil kat dia. Pasal apa? Bagus. Sampai bini kata, bini dia kata apa? Kata haji hampa ni, dia panggil kat lelaki dia haji hampa. Dia kata haji hampa ni lagi orang tak pijak kepala dia. Bini kata lagu tu maksudnya apa? Lelaki dia bagus tak? Bagus. Memang tak ada pernah dia tunjuk kata dia busuk perut ke, dia ada ingat jahat ke orang, tak ada. Sampai bini dia kata, sampai lagi hampa tak pijak kepala dia lagu tu, dia kata punya bagus. Baik, betul ke hati dia tak pernah ada teringat tak elok ke siapa-siapa? Tak, mesti ada. Cuma dia jenis malas nak ingat.
Bila bini dia kata gitu depan orang pula, depan orang bini dia kata, haji yang ni lagi orang tak pijak kepala dia. Hati dia tak ingat apa ke? Hati dia kata, aku cabai mulut hang gitu. Dia ada ingat, tapi dia tak terbit di mulut dia. Dia pasal dia jenis malas nak jadi masalah. Tapi hati dia ada tak? Ada. Pasal apa? Pasal dia manusia. Manusia. Cuma kerana baik dia, benda tu tak terbit di mulut dia. Okey, baik. Sehinggalah barang perniagaan ni yang kata Tuhan boleh buat main musibah ni. Di antaranya apa? Barang perniagaan daripada mah perak yang disimpan taruh akan dia di dalam lengan bajunya, seperti yang adat orang-orang zaman dahulu. Tiba-tiba hilang kena curi. Itu musibah Tuhan buat main. Satu orang menyaga, dia boleh untung, dia beli barang kemas kat bini dia. Dia menyaga, dia untung, dia beli barang kemas kat bini dia. Dia beli barang kemas kat bini dia. Ada orang jenis macam tu. Dia jenis tak percaya bank. Dia tak percaya bank. Dia tak pergi simpan di bank. So dia buat apa? Dia dapat duit dia apa? Dia bungkus-bungkus. Dia buah dalam plastik. Dia buah dalam tangki air rumah dia. Astaghfirullahalazim. Kononnya diceritakan. Dia kata orang kaya-kaya di India. Dia buat macam tu. Bila naik Prime Minister Hala ni apa ni? Modi apa nama ni Hala ni yang Prime Minister. Dia ni kononnya dia ni daripada satu orang tea maker, tea master. Dia bukan satu orang yang well educated. Dia bancuh teh, dia buat teh tarik gitu ya. Tapi tak macam manakah dalam politik ni dia macam-macam boleh jadi. Jadi Prime Minister konon ceritanya. So bila dia naik jadi Prime Minister, dia nak tangkap ni orang kaya-kaya hak tak mau tunjuk kaya ni. Tengok akaun bank tak ada duit apa semua, tapi dia buat macam mana? Dia buat satu polisi baru. Lepas dia naik jadi Prime Minister, dia buat satu polisi baru. Dia mansuhkan duit yang nilai besar. Dia mansuhkan duit, kalau kata kita not 1,000, not 500, dia mansuhkan. Tinggal hadu melilau dalam masyarakat ni, duit 100 ke bawah ya. Puak kaya ni, hak dia nak bungkus buah dalam tangki air tu, not besar kan not kecil? Not besar lah, takkan dia nak bungkus duit RM1. Duit RM1 bungkus, habislah air dalam tangki tu. Penuh dengan duit. So dia ambil duit besar-besar ni, dia bungkus simpanan tu. Bila keluar arahan daripada kerajaan, selepas daripada beberapa hari bulan ni, duit 1,000 dengan 500 tak laku. Kalut dah buat ni? Kalut lah, pakat pergi duk tarik keluar daripada tangki air, pergi di bank, kira nak bank in cepat-cepat supaya cash tu menjadi deposit, jadi simpanan. Masa tu tangkap lah. Oh, jadi hang sama ni duk buat ketui. Hang duk simpan duit. Hang apa ni, hang tak declare apa income tax lah, apa semua keluar weh. Cara-cara bancuh teh cerdik tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Konon ceritanya macam tu. Kan? Baik. So, orang yang macam ni, dia menyaga, dia dapat untung, dia beli barang mah bagi bini pakai. Dia tonton tengok apa Syekh Marbawi kata apa dalam buku ni. Dia kata dia simpan taruh di dalam lengan baju. Dia kata dia beli mah bagi pakai. Jadi mami jarum. Dia mah daripada sini sampai siku yang ada. Pergi makan kenduri, lauk depan tu nak ambil hak jauh. Tarik ni dia ambil tarik nak ambil. Satu show sudah bagi. Kawan sebelah pula tengok, lagu tu dia barang main punya banyak. Baik, musibah yang Tuhan nak buat main ni, Tuhan buat apa? Dia kata Tuhan buat macam-macam cara. Boleh buat dalam bentuk kena samun, boleh buat dalam bentuk keciciran jatuh, boleh buat dalam bentuk nak ambil ayat semayang, buang dulu tak atas tu, ambil ayat semayang, langut tengok tak ada dah, kawali segala pi. Dalam apa form sekalipun, benda tu menjadi musibah kepada dia yang kena ni. Musibah itu, kata Nabi SAW, kalau dengan syarat, kalau dia sabang atas apa yang menimpa dia, Allah mengkifaratkan mana-mana dosa-dosa kecil yang dia buat. Ini Aisyah beritahu dekat Umayyah, kata Nabi SAW habaq macam tu. Maka dia kata, bila tercicir barang kemas yang ada di tangan dia ni, maka terperanjat dia kerana berciciran barang kemasnya itu. Terkejut. Daripada ada 25 watt, 25 kah daripada sini 25. Tentu tengok tinggal 15. Dia kata mana pi 10 lagi ni? Terkejut dia. Dia mau ingat cepat-cepat,
ni mesti ada tang-tang mana dia buat tak kena, maka Allah mengkifaratkan dia. Allah mainkan satu musibah yang macam ni kena dekat dia. Dia kata, maka semua itu adalah dera Allah Ta'ala ke atas hambanya dalam dunia dengan sebab kesalahan maksiat yang dibuat dengan lintah hati ataupun dengan anggota badan ataupun dengan lidah dia pergi bercakap tak elok ke orang dan sebagainya. Allah boleh buat main dalam bentuk macam tu. Kalau kita orang lelaki-lelaki ni, Tuhan buat main macam mana tuan? Dia buat main aircon kereta rosak. Tu ada cerita lah. Moduk muhasabah balik ni, aku tak kenal tak mana ni awak. Aircon pula tak pasal dia tak sejuk. Musim hujan ni tak apalah tak sejuk. Tu pun kalau tutup tingkap tak pasang aircon, hujan-hujan dia berkuap pula. Sambil dua kereta ini dia ambil duk lap. Pasal apa? Aircon rosak tak jalan. Itu musibah. Allah boleh buat mai nak bagi kita ingat kata kita ada dosa, maka Allah buat mai musibah yang macam ni. So dandan kena didik hati kita, sabang ini mungkin ada silap tentang mana Allah buat mai macam ni dekat aku. Astagfirullahalazim, minta ampun dekat Tuhan atas silap kita, dapat pahala pula lagi. Orang yang dapat musibah dan sabang, Allah bagi pahala dekat dia.